belum mengetahui Al-Quran. Jadi semalam kita telah pun dengar cerita bagaimana satu orang Badui, dia minta kepada Nabi ajar kepada dia sesuatu yang boleh dia baca, diamalkan, sebab dia pun tak hafal Quran lagi. Jadi Nabi pun cerita, Nabi minta supaya Badui itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi Badui itu kata semuanya itu untuk Allah. Maka dia minta hak untuk diri dia sendiri. Maka Nabi ajar satu lagi, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, tunjuk hidayahku, dan berikan kepadaku rezeki, dan sembuhkan, afiatkan aku. Baik, latar belakang kepada peristiwa ini ialah Badui tadi ataupun orang kampung tadi, dia tak reti lagi nak baca Quran. Dia tak hafal daripada surah Fatihah ke ayat Al-Quran yang lain, dia tak hafal lagi masa tu. Maka untuk itu Nabi kata baca hak ni pun tak apa dah, dalam sembahyang tu. Ini latar belakang lah, background timbulnya cerita Badui dengan Nabi ni. Baik, apa yang kita nak sentuh di sini, orang yang baru masuk Islam, itu dia yang antara poin yang boleh kita ambil. Orang yang baru masuk Islam, dia tak reti apa, jangan duduk ajar benda-benda pelik. Ini kadang-kala kita ajak orang asli, orang asal masuk Islam. Lepas tu bila dia masuk Islam tu, kita cerita selalu tak boleh makan kera, dia cerita hak benda tu. Tak boleh makan apa dia? Babi, apa dia lagi, dan lain-lain lah, hak makanan dia sebelum dia Islam. Ajar dulu dia mengucap elok-elok, dan Islam tu okey lah. Lepas tu pelan-pelan. Itu yang berlaku di di Sarawak, tak silap saya, kan? Bila pergi ajak masuk Islam, dia orang masuk Islam, lepas tu siap dengan ajar mengucap sekali. Lepas tu kita start terus dengan babi tak boleh makan. Lepas ni babi tak boleh makan. Jadi bawah rumah dia ni banyak babi, dia pera babi, kan. Jadi okeylah, tinggal pergi pula round yang kedua, kan. Ajar lagi benda-benda lain. Lepas tu tanya, babi duduk mana? Dia kata kami makan semua dah, dia kata, sebab tak boleh makan lepas ni. Lepas dia mengucap tu dah Islam dah. Tapi oleh kerana dilarang makan babi lepas pada ni, maka dia makan semua selalu, kan. Sementara tok guru ataupun pendakwah ni mari nak cerita balik ni Islam. Jadi kita nampak payah nampak macam Islam yang kita ajar ni. Termasuk juga orang yang baru masuk Islam, kita gembar-gemburkan benda hak dia takut. Bagus benda tu, sunat orang lelaki. Jadi duk gembar-gembar tu lah. Bila masuk Islam ni, ni kena sunat. Nama dia pun sunat dah, kan. Dan ulama pun bahas, bukan maknanya sunat tu wajib, cuma itu lebih aula dan lebih baik daripada tak sunat. Dan kalau boleh, benda-benda yang ajar kepada orang Islam ataupun orang yang tidak Islam, supaya dia faham ni, kadang-kadang kita kena guna hujah logik, bukannya pakai hujah hukum. Contoh, ada satu orang tok guru, orang ni baru masuk Islam, dia baru masuk Islam. Lepas tu yalah, antara cerita tok guru ataupun hak dia dengarnya, bila masuk Islam ni kena sunat. Kita bolehlah nak cerita, dah kita tok guru ke ustaz ke benda, ataupun kita orang Islam ni, sunat ni sunatlah, nak suruh bersih. Kadang-kadang orang baru masuk Islam ni, dia tak fikir bersih, dia fikir sakit sunat. Dalam maknanya sunat masa tua pula, masa budak-budak tak kira. Jadi tok guru ni dia tak bagi hujah dari sudut fiqh, dia bagi hujah lain. Apa dia? Dia kata gini, awak kalau makan pisang, kan,
Mana sedap kupas dengan tak kupas? Oh, dia kata kena buanglah kulit pisang tu. Dia kata lagu tu juga dia kata. Orang lelaki punya tu dia kata kena buang dia punya kulit tu baru sedap dia kata. Barulah orang tu boleh terima benda tu. Dia cerita kat lain dulu nak suruh orang terima Islam. Jadi lain-lain tuan-tuan fikir sendiri, maknanya kaedah Nabi ni kalau dalam bab penyampaian Islam dia, saya tengok cukup cantik. Dan semalam saya ada satu komen saya bagi pandangan. Saya tengok kadang-kadang kita ni ada unsur apa dia dipanggil, kita hendaklah mempertahankan Islam sampai ke titisan darah yang terakhir, mempertahankan Melayu, kan? Mempertahankan itu ulama, mempertahankan hudud. Jadi kerja kita ni mempertahankan apa mana? Kalau lembu tu maknanya kita nak lari, kita tahan dia, heret dia. Maknanya dalam konteks ni mempertahankan Islam ni duduk dalam lingkungan ni, tak lagi keluar. Sampai kita keluarkan ayat yang menakutkan. Kita mempertahankan Islam, kita akan pertahankan sampai ke titisan darah yang terakhir. Mana imajinasi dalam minda orang kafir ni, bahaya orang Islam ni, dipertahankan Islam tu sampai ke titisan darah yang terakhir. Kerja dia nak perang. Jadi relate pula, benda ni direlate dengan kenyataan orang kafir, orang tarik barat, bahawa Islam ni kerja dia perang. Kenapa tak menceritakan bahawa Islam ni adalah satu perdamaian? Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dalam Quran kata kan, kalau nak berdamai kita berdamai. Kenapa tak tunjukkan kedamaian tadi? Perdamaian dan kedamaian hidup. Islam tu selamat. Bukannya nak cederakan orang, nak perang ke apa benda tak. Jadi kalau kita kata mempertahankan, nampak gaya kita ni nak mempertahankan Islam. Maknanya nak duduk, nak suruh Islam ni jangan pergi keluar, pertahankan. Sedangkan Islam ni tuan-tuan, kalau tengok cerita Nabi, cara Nabi, dia bukan mempertahankan Islam, dia mempertahankan Islam dan juga dia menyebarkan. Hak nombor satu dia sebarkan. Fasda' bima tu'mar. Okey. Sebarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi unsur ataupun aktiviti yang paling penting dalam Islam ni sebarkan. Nabi bila dia menerima perjawatan daripada Allah sebagai Rasul dan Nabi, mula-mula Nabi kumpul. Nabi kumpul orang, dia cerita Islam. Orang nak lawan dia, nak cederakan dia, dia kata ini agama baru apa benda pula. Okey, tak apa. Nabi dalam menyampaikan Islam dihina sampai orang panggil berdarah kaki dia ke, ataupun dihina dia letaknya perut lembu yalah kambing ke badan atang atau leher dia, tak ada apa. Tak ada pula dia keluar ayat aku akan pertahankan Islam sampai keluar titisan darah yang terakhir. Tak usah keluar ayat tu. Bila orang serang kita baru kita buat, maknanya kita buat, tak payah cerita. Sekarang kita ada cerita dalam surat khabarnya. Ini yang dikatakan kita bawa Islam menyebabkan orang Islam takut pada kita. Orang kafir pun takut pada kita. Hak baru-baru nak jinak Islam takut. Bila Nabi pergi Isra dan Mi'raj, Nabi tak kata siapa tak percaya aku akan cerita sampai ke titisan darah yang terakhir. Aku pergi naik Isra semalam. Tak ada. Dia kumpul orang, bagi makan, siap bagi makan, cerita semalam aku naik ke langit. Abu Bakar je terima, orang lain tu tak percaya. Kita ada kata kalau tak percaya, maknanya aku akan pertahankan benda ni, tak ada. Sebarkan sampai orang percaya. Jadi hak ni yang saya rasa, yang saya nak highlightkan di sini ialah pendekatan. Nabi bila tengok orang kampung tak reti apa benda, dia kata awak baca hak tu sudahlah dalam sembahyang. Dan saya teringat pada satu ketika Tok Guru Ni Aziz, orang belajar, orang ni baru nak jadi baik lah, orang Islam dah. Depan saya ni, orang tanya dia lagu mana nak baca Tok Guru ni, saya Fatihah pun tak apa ingat dah. Depan saya dia kata ginilah, pergi semayang berjemaah je dia. Niat aku ikut aku semayang ikut imam kerana Allah Ta'ala.
Dia ajar simple. Saya pula masa tu ialah budak-budak. Tanya dia, boleh ke Tok Guru lagu tu? Kata sebenarnya bila degi tiap waktu dia ada kuliah, lama-lama dia sembahyang, ada kuliah maghrib ke apa benda, lama-lama dia dengar bolehlah dia sembahyang dengan baik. Paling tidak ada satu kesedaran dia nak pergi jumpa mana-mana ustaz nak baca Fatihah. Tapi kalau kita suruh baca Fatihah gini-gini, dia langsung tak pergi. Mana baik? Ya. Macam yang saya pernah cerita pada tuan-tuan, satu orang budak kecil, budak kecil pula dah. Anak dara yang mana ibu dia, nenek dia bawa botol, suruh baca ayat-ayat sikit lah, buat air tawar orang kata kan. Sebab cucu dia selalu keluar malam, balik pukul 2 pagi. Saya kata tak payah makcik. Dia kata bawa balik minum, makcik bacalah sendiri. Cuma saya ajar pada dia, makcik beritahu pada budak tu, anak tu ataupun cucu tu, supaya beritahu ke dia, lepas ni nak keluar malam, nak balik pukul 5 pagi pun tak apa. Ya, pukul 5 pagi pun tak apa, nak balik subuh pun tak apa. Dengan satu syarat je, minta cucu makcik tu hantar makcik ke masjid yang berdekatan dengan rumah dia tu lah. Ya. Bagi alasan, jangan bagi alasan yang menakutkan. Alasan dia untuk nak, dah dia tua, nak tunjuk jalan, nak suruh pimpin, time-time nak pergi antara maghrib insya tu rasa-rasa kadang-kadang buat kecil. Boleh maknanya sebab dia jauh sikit masjid dengan tandas masjid tu. Boleh maknanya minta tolong dia, tolong bawa, itu je syarat. Lepas tu kau nak keluar, lepas insya tu kau nak keluar, keluarlah. Ya. Dan makcik pun dia kata dia tak boleh terima pandangan tu. Dia kata rosaklah anak dara tu, dia kata anak cucu dia tu. Saya tanya balik, selama ni agak-agak kalau keluar pukul 2 pagi, balik 2 pagi, tak rosak ke agak-agak? Dia terdiam. Memang dah rosak lah budak tu, kira-kiranya satu sudut. Ya zahirnya ilmu kita kata lagu tu. Baik, dia tak tahulah dia buat ke tak, tapi lepas pada tu tengok-tengok dia mari jumpa saya ingat sekitar 2-3 bulan itulah. Saya pun tak ingat ni cerita lama. Dia kata terima kasih banyak, dia kata sebab cucu dia tak keluar dah malam. Jadi saya pun ceritalah sebabnya saya suruh dia mari hantar makcik maghrib tu supaya dia boleh duduk dalam kuliah maghrib. Syarat dia apa dia? Kena hantar makcik sembahyang maghrib sampai ke insya kena tunggu. Alasannya supaya boleh tolong pimpin makcik nak pergi ke tandas, kalau rasa nak pergi tandas antara maghrib insya. Tapi sebenarnya yang kita nak supaya dia boleh tunggu gelar pengajian tadi. Dia akan berubah, ilmu akan boleh mengubah manusia. Jadi simple. Jadi ini yang orang panggil kita kena orang panggil kena fikir satu approach yang terbaik untuk menyebarkan Islam dan sebagainya. Sebab tu saya tak berapa berkenan kalau orang kata kita kena pertahankan Islam, kita sebar kan? Kita pertahankan ulama, tak boleh. Ulama tak payah pertahan. Orang akan automatik akan respect dan juga akan pertahankan ulama kalau ulama tu bagus kan? Dengan perangai dia, dengan tingkah laku dia, dengan performance dia. Kalau dia mentadbir kerajaan ke apa benda, mentadbir organisasi ke, orang akan respect. Tapi kalau sekiranya kita sendiri ulama ke apa benda, perangainya tidak bagus, akhlak tak bagus, takbir organisasi pun lintang pukang, siapa nak itu, nak respect? Yang boleh kita mintanya, okey kita ulama kena, itu tak boleh. Kita minta orang itu tak boleh. Tunjukkan performance kita. Okey. Hari besok insya-Allah kita cerita satu cerita tentang kalau sakit lagu mana, hak mana kita boleh buat, kita buat. Kita ada rasa ada rasa sakit pada badan kita dan menanggung penderitaan yang lama. Ya. Jadi Nabi ada ajar satu bacaan di sini dan memang bacaan ini bagus. Ya. Saya pun kadang-kadang kalau jenis sakit yang berterusan yang boleh on off, yang bersifat on off. Terdesak kalau buat ni bagus, dia hilang. Kemudian hari Sabtu tu baru saya akan ajar bab sembahyang 12 rakaat yang saya pernah katakan Nabi yang minta jangan diajar kepada orang-orang yang tidak amanah lah. Sebab sembahyang sunat ajar ini dia punya power dia cukup kuat. Baik, kuasa dia tu maknanya power dia tu. Kalau buat tu Allah Ta'ala akan terima kalau kita buat dengan penuh yakin apa semua. Wallah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.